Assalamualaikum. Saya Muhammad Sah bin Muhammad Abu Bakri dan rakan-rakan saya Muhammad Syukri bin Aziz, Muhammad Faizal bin Ma'asri, Muhammad Izlam bin Mufi dan Muhammad Asyik bin Ma'rifah. Kami akan membentangkan soalan 2, iaitu pertuturan terarah kanak-kanak, iaitu infant directed speech tidak digalakkan untuk digunakan kerana pendekatan ini akan mempengaruhi perkembangan bahasa mereka. Okey, dalam pengenalan, bahasa digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, meluahkan perasaan, memberi ceramah, menyampaikan ilmu dan sebagainya. Pemerolehan bahasa kanak-kanak merupakan satu bentuk kajian terhadap pertumbuhan kanak-kanak yang merujuk kepada proses atau akibat pembelajaran satu aspek bahasa yang tertentu seperti fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Okey, menurut Fernald pada tahun 1989, Infant Directed Speech atau IDS ini merujuk kepada pertuturan ibu bapa yang merentasi banyak budaya dan bahasa yang digunakan semasa menangani bayi yang masih kecil. IDS dicirikan sebagai intonasi yang dibesar-besarkan sebagai pengurangan kadar pertuturan, tempoh ujaran yang lebih pendek dan penyederhanaan bahasa. Menurut Gould 2004, IDS juga adalah untuk memudahkan pemerolehan bahasa awal. Apabila ibu bapa menggunakan IDS, mereka mengubah suai komponen pertuturan untuk menghasilkan input linguistik yang optimum untuk pemprosesan linguistik awal dalam bahasa tertentu. Baiklah, saya akan bentangkan objektif dalam kajian ini. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti kesan Infant Direct Speech ataupun IDS terhadap bayi. Objektif yang kedua pula ialah menghubungkaitkan kesan IDS terhadap bayi dengan kajian Bernstein, Ratner dan Pai pada tahun 1984, Billigman, Landau dan Warner pada tahun 1988 dan Fernald dan Gould pada tahun 1987. Dalam kajian ini terdapat 2 persoalan. Yang pertama ialah apakah kesan IDS terhadap bayi? Yang kedua pula ialah bagaimanakah IDS memberikan kesan terhadap bayi? Baiklah, saya teruskan dengan batasan kajian. Kajian ini mengkaji bayi yang berumur dari 1 hingga 6 bulan. Kajian yang digunakan oleh pengkaji merujuk kajian yang dilakukan oleh Bernstein, Ratner dan Pai pada tahun 1984. Pengkaji juga merujuk kepada kajian Glickman, Landau dan Warner pada tahun 1988 dan juga merujuk kajian Fernald dan Gould pada tahun 1987. Kajian ini juga terbatas dari segi pengumpulan data kerana subjek yang kami kaji adalah bayi yang berumur 1 hingga 6 bulan sahaja. Jadi, bayi pada usia sebegini tidak boleh berkomunikasi dengan baik dan jelas. Oleh itu, untuk melakukan komunikasi lisan dalam kajian ini memerlukan penutur dan juga pendengar. Penutur ialah orang yang bercakap dengan jelas dengan sebutan yang kemas dan betul serta menggunakan intonasi dan jeda yang sesuai. Manakala pendengar pula individu yang memahamkan ucapan yang didengar dan mentafsir serta bertindak balas terhadapnya dengan berkesan. Kajian ini penting untuk mengetahui sejauh mana IDS memberi kesan terhadap bayi. Kesan yang dimaksudkan adalah seperti tahap pemerolehan bayi dalam usia 1 hingga 6 bulan. Bayi merupakan manusia yang lahir dengan minda yang kosong dan perlu dididik dengan cara yang betul dan bersesuaian dengan kemampuan mereka. Oleh itu, kajian ini akan menghuraikan beberapa kesan IDS terhadap bayi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bayi dalam menerima setiap input bahasa yang diberikan oleh orang yang terdekat dengan mereka seperti ibu bapa. Selain itu, kajian ini juga penting untuk menyesuaikan dan menghubungkaitkan IDS tersebut dengan kajian daripada beberapa tokoh yang mengkaji berkaitan dengan perkara ini
seperti kajian yang dijalankan oleh Bernstein, Ratner dan Piaget pada tahun 1984, Glickman, Landau dan Werner pada tahun 1988 dan Ferner dan Kuhl pada tahun 1987. Okey, saya Muhammad Izlan bin Murfi akan menerangkan berkaitan dengan metodologi kajian. Okey, pengkaji melakukan pengumpulan data berkenaan dengan kesan AIDS terhadap bayi ini melalui data primer dan data sekunder. Okey, data primer didapati melalui pemerhatian. Okey, kaedah pemerhatian terhadap tindak balas yang dilakukan oleh bayi yang berumur sekitar 1 hingga 6 bulan. Okey, baiklah, dalam kajian tersebut kami telah memilih beberapa kaedah kajian. Yang pertama adalah kaedah pemerhatian, yang mana pengkaji memerhati tindak balas yang dilakukan oleh bayi. Okey, tindak balas tersebut kami lihat melalui palingan ataupun pergerakan bayi tersebut apabila mendengar atau melihat sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh penutur. Okey, yang kedua kami melakukan kaedah pencungkilan data, yang mana beberapa prosedur IDS telah dilakukan. Okey, yang pertama contohnya, yang pertama adalah kadar perlahan, IDS kekerapan asas tinggi, intonasi berlebihan, pengulangan, sintaksis mudah dan pembendaharaan kata yang mudah dan konkret. Okey, baiklah, untuk kaedah yang seterusnya kami juga melakukan kaedah keperpustakaan, yang mana kami melihat mencari beberapa sumber rujukan hasil daripada kajian-kajian lepas. Okey, hasil daripada kajian-kajian lepas untuk dijadikan rujukan utama bagi memperolehi data yang jitu, dan data yang mempunyai sumber yang jelas. Okey, itu sahaja untuk bahagian metodologi. Baiklah, saya akan teruskan dengan dapatan kajian. Dalam dapatan kajian ini, pengkaji akan menghubung kaitkan prosedur pertuturan terarah bayi dengan kajian yang pengkaji rujuk. Dalam dapatan kajian ini, terdapat 5 kesan AIDS terhadap bayi. Yang pertama ialah kadar perlahan. Infant Direct Speech atau IDS dituturkan dengan lebih perlahan dan dengan ayat yang lebih pendek. Kadar perlahan CDS dapat dijelaskan oleh jeda kerana orang dewasa lebih gemar menambah lebih banyak jeda antara ayat dan menjelang akhir ayat. Kadar pertuturan yang lebih perlahan adalah penggunaan perkataan yang lebih sedikit apabila kita bertutur. Pengkaji telah menggunakan ayat bagi kadar perlahan, iaitu Ikram, gulatnya awak. Ungkapan pada 100 Hz, Ikram tidak memberi sebarang reaksi kepada penutur. Namun, pengkaji telah menggunakan nada yang lebih tinggi, iaitu pada 300 Hz, dan Ikram memberi reaksi dengan memalingkan muka dan tersengih kepada penutur. Oleh itu, hasil kajian menunjukkan ujaran oleh penutur perlulah dengan kadar perlahan tetapi dengan nada yang tinggi supaya bayi dapat memberikan reaksi serta memperolehi maklumat daripada orang dewasa. Baiklah, saya akan serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan dengan kesan IDS yang kedua. Intonasi merupakan nada suara tinggi rendah ataupun naik turun ketika berlangsungnya percakapan. Intonasi terdiri daripada 2 bentuk, iaitu intonasi sederhana dan intonasi berlebihan. Berdasarkan kajian yang dijalankan, mendapati bahawa penggunaan intonasi berlebihan dapat mendapat tindak balas yang positif daripada bayi berbanding dengan penggunaan intonasi sederhana. Perkara ini berlaku kerana intonasi berlebihan sangat sesuai digunakan untuk berkomunikasi dengan bayi, kerana ibu bayi itu sendiri menggunakan intonasi berlebihan ketika berkomunikasi dengan anak mereka.
Penggunaan intonasi berlebihan ini disokong oleh kajian seperti kajian Bernstein, Ratner dan Piaget pada tahun 1984 dan Fernald dan Kuhl pada tahun 1987. Kajian mereka telah menunjukkan bahawa minat bayi terhadap intonasi berlebihan mendapat respon yang positif. Kajian yang dijalankan oleh Fernald dan Kuhl pada tahun 1987 juga menyatakan bahawa intonasi yang berlebihan ini mampu untuk meningkatkan komunikasi antara bayi dengan ibunya. Kajian yang dijalankan oleh Bernstein, Ratner dan Piaget pada tahun 1984 pula menyatakan intonasi yang berlebihan membolehkan bayi berinteraksi dengan baik dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan bunyi yang dihasilkan di sekeliling mereka. Pada anak mereka untuk memastikan anak mereka faham dan boleh memberi tindak balas terhadap ungkapan tersebut. Okey, tindak balas yang dimaksudkan ialah apabila bayi tersebut menunjukkan reaksi terhadap ujaran yang disampaikan dan reaksi tersebut adalah berbentuk palingan kepala kepada bunyi yang didengarinya. Okey, pengulangan sangat penting untuk proses pemerolehan bahasa kanak-kanak dan juga termasuk dalam salah satu prosedur pertuturan langsung kanak-kanak iaitu IDS. Okey, pengulangan ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor pendengaran kanak-kanak itu sendiri. Okey, perkembangan pendengaran adalah kebolehan. Okey, kebolehan kanak-kanak untuk mengenal pasti arah bunyi serta membezakan jenis-jenis bunyi fonem dan memahami bahasa yang digunakan. Okey, dalam kajian kami mendapati bahawa setiap bunyi yang diujarkan oleh ibunya, oleh penutur ibunya telah menunjukkan satu kesan tindak balas oleh ikram. Dan berdasarkan bahagian ini, bahagian pengulangan, terdapat beberapa perkataan yang diujarkan oleh Ibu Ikram dan berlaku pengulangan kata. Pengulangan kata terhadap ujaran tersebut. Oleh itu pengulangan merupakan salah satu cara untuk kita melihat sejauh mana perkembangan minda kanak-kanak khususnya dalam pemerolehan bahasa. Data yang kami perolehi khususnya dalam bahagian pengulangan ini telah melihat beberapa reaksi atau tindak balas ikram terhadap ujaran yang disampaikan oleh ibunya, seperti ujaran namanya sendiri iaitu ikram. Apabila ibunya mengujarkan ikram, secara tidak langsung dia berpaling ke arah ibunya kerana hal ini berlaku disebabkan oleh kebiasaan bayi apabila mendengar namanya pada usia 6 bulan, ia akan secara tidak langsung akan berpaling kerana sejak lahir lagi dia telah terbiasa mendengar namanya disebut ataupun dipanggil dan ia akan berpaling ke arah bunyi tersebut. Berdasarkan data, nama Ikram yang saya jelaskan sebentar tadi merupakan satu data yang membuktikan bahawa ia merupakan salah satu IDS yang positif. Kerana ibunya tidak perlu mengulang perkataan tersebut. Sekian. Seterusnya adalah sintaksis mudah. Menurut Bernstein, Ratner dan Piaget pada tahun 1984, hubungan antara IDS dan kecekapan bahasa adalah amat penting. Lazimnya dalam penggunaan IDS untuk memudahkan pembelajaran bahasa. Hal ini dapat memudahkan seorang kanak-kanak yang berumur 1 hingga 6 bulan untuk mempelajari sesuatu perkataan. Penggunaan sintaksis mudah memberikan tindak balas positif dari bayi berbanding menggunakan ayat yang kompleks. Menurut Fernald dan Kuhl pada 1987, pendengaran bayi atau kanak-kanak yang berumur seawal 6 bulan masih belum dapat untuk menangkap perkataan-perkataan yang terlalu banyak. Pengukuran hasil kajian dibuat berdasarkan palingan kepala terlazim. Hasil kajian mendapati bahawa penggunaan sintaksis mudah yang diperkenalkan dalam IDS telah berjaya memberikan tindak balas positif terhadap bayi tersebut. Manakala apabila menggunakan ayat kompleks, bayi atau kanak-kanak gagal memberikan respon yang baik, iaitu bayi tidak memberikan palingan terlazim.
Okey, baiklah, kita teruskan pembentangan kepada poin yang seterusnya, iaitu pembedaran kata yang mudah dan konkret. Terlebih dahulu kita kenali istilah pembedaran kata. Pembedaran kata yang mudah dan konkret dalam Infant Directed Speech (IDS) adalah melibatkan penggunaan kata yang ringkas dan mudah. Di dalam kajian ini, dapatan kajian telah yang telah dilakukan mendapati bahawa apabila pembendaraan kata yang mudah dan konkret diujarkan kepada bayi, iaitu ikram, contohnya seperti ikram, ini ikan, bayi telah memberikan rangsangan yang positif. Rangsangan yang positif diberikan tersebut adalah melalui dengan menyahut ujaran oleh pengkaji dengan membuat palingan kepala dan menggerakkan tangan seumpama mengiyakan apa yang telah diujarkan oleh pengkaji. Sebaliknya, melalui dapatan ini juga mendapati bahawa bayi telah menunjukkan rangsangan yang negatif apabila pengkaji mula mengujarkan perkataan yang lebih sukar dan tidak konkret. Contohnya seperti perkataan universiti. Perkataan universiti adalah tidak relevan dengan bayi kerana ia lebih perkataan universiti ini lebih kepada perkataan yang relevan dengan golongan dewasa ataupun ADS lah. Okey, seterusnya, hasil dapatan yang diperoleh melalui kajian ini sebenarnya selari dengan kajian yang telah dibuat oleh Fernand and Cole 1987. Menurut Fernand and Cole, banyak kajian yang telah dibuat telah menunjukkan bahawa pertuturan dewasa terhadap bayi dan kanak-kanak kecil akan dipermudahkan secara sintaksis, semantik dan fonologi dalam perbandingan dengan perbualan dewasa biasa. Dan berdasarkan kajian tersebut, dapat dimerumuskan bahawa bayi akan lebih tertarik dengan penggunaan perkataan yang lebih mudah, yakni IDS lah, berbanding perkataan yang dengan perbandaan kata yang tinggi IDS, kerana perbandaan kata yang tinggi dan tidak konkret adalah lebih sesuai dengan golongan dewasa. Baiklah, kita pergi kepada kesimpulan secara besar. Berdasarkan hasil daripada dapatan kajian yang telah diperoleh, penyelidik dapat merumuskan bahawa IDS telah membawa pelbagai impak kepada pemerolehan bahasa bayi. Dan walau bagaimanapun, terdapat segelintir pihak yang tidak bersetuju dengan kehadiran IDS ini, dan terdapat juga yang menggunakan pakaikan IDS dalam perkembangan bahasa bayi. Namun, kajian ini seharusnya telah menunjukkan sejauh mana IDS memberi kesan terhadap bayi seperti tahap pemulihan bahasa bayi dalam usia 1 sehingga 6 bulan. Dan kajian ini juga merupakan salah satu kajian yang menarik untuk dikaji oleh pengkaji lain juga, sama ada di dalam ataupun luar negara, kerana salah satu kebolehan asas yang seiring dengan kebolehan fizikal pada perkembangan bayi ialah kebolehan untuk bertutur dan meneroka lebih banyak lagi permandaan kata untuk menyempurnakan komunikasi mereka. Sekian itu sahaja perbentangan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.